makanan ni sebenarnya adakah ia rezeki ataupun adakah ia adalah beban? So sebenarnya ia subjektif. Dua-dua pun boleh. Kalau kita mengamalkan intake ataupun cara pemakanan yang betul, ia boleh jadi sebagai satu bentuk rezeki untuk kita semua, tetapi dalam masa yang sama ia juga boleh menjadi beban. Beban tu macam mana? Kejap lagi saya akan share. Okay, so saya harap suara saya clear sebab earphone saya macam problem sikit malam ni. Dah kena beli Clear. baru. Tapi clear Okay. Ya. So alright, ni adalah konten untuk malam ni lah, saya punya flow. Kita akan mula daripada intro, kemudian kita akan masuk kepada isi isu-isu semasa sekarang. Kemudian kita akan masuk juga mengenai langkah-langkah pencegahan yang anda semua boleh lakukan. Dan akhir sekali poin-poin penting untuk anda bawa pulang. Nak tidur nanti boleh ingat-ingat balik poin-poin penting yang anda perlu catat dalam sharing saya pada malam ini. Okay, so alright, kita straight into the first point. Kita akan masuk kepada intro dulu. Okay, so di Malaysia, siapa boleh bagi tahu saya betul ke tidak Malaysia ni adalah satu negara yang kita boleh katakan syurga makanan. Nak makan apa pun boleh jumpa. Type 1 kalau anda setuju. Okay. Macam-macam orang training. Okay. Betul. Alright. Yelah, saya rasa ramai setuju sebab dekat Malaysia ni, yelah, kita negara yang berbilang kaum dengan kalau satu kaum macam contoh Melayu saja dah macam-macam jenis. Kalau Melayu je ikut negeri pula, negeri tu ada makanan dia, negeri Pantai Timur ada makanan dia, utara, selatan, semua tempat di setiap negeri tu ada makanan keunikan masing-masing. Tak masuk lagi kalau Cina macam mana, India macam mana. Dekat Malaysia ni yang best ni sebab kita berbilang kaum. So bila berbilang kaum, tengok ni adalah contoh-contoh menu makanan yang kita boleh jumpa dekat mana-mana kedai. Ni bukan menu makanan anda order sekejap lagi sampai Tak. Takut sekejap lagi ada orang order, dia expect ada orang ketuk pintu rumah pula. Ini contoh saja. Okay. So inilah saya nak cakap tadi. Kalau dekat Malaysia, makanan-makanan yang saya rasa ni adalah saya bagi contoh makanan daripada pelbagai kaum yang kita boleh ambil juga. Contoh kalau macam saya sendiri, makanan Cina macam Chu Chong Fan ni pun saya ambil juga. Tapi kita kena tahulah kedai mana yang kita boleh makan kan. And then kalau macam nasi lemak ni, paling breakfast yang paling universal. Kalau dekat Puchong, dekat office kita tu ada satu gerai nasi lemak. Akak tu memang kalau pergi tapau nasi lemak dekat gerai dia, boleh tengok yang singgah tu Melayu ada, Chinese pun ada, India pun ada. Semua orang datang tapau nasi lemak dekat gerai akak tu. So ni adalah menu-menu yang saya katakan multi races friendly. Kalau dekat Sarawak dia punya kek lapis tu sangat-sangatlah sedap. Mahal, tak adalah mahal tapi yelah sebab dia unik kan. And then sate, roti nan, dim sum. So dekat sini boleh tak beritahu saya apa menu yang anda paling suka kalau dalam banyak-banyak yang saya bagi contoh dekat sini? Boleh tak type kan? Apa makanan yang anda sangat-sangat suka? Admin kita suka nasi lemak. Oh, nasi lemak. Dan saya cakap tadi, yang Chinese saya jumpa dekat gerai nasi lemak tu, admin kita lah. Okey, ada sate, nasi lemak, dim sum. Ada juga yang makan dim sum. Sedap kan dim sum? Oh, roti sardin. Mak, roti sardin tak ada dekat sini. Okey, kita teruskan. Alright, so ini adalah beberapa fakta ataupun fun fact mengenai makanan dekat Malaysia. Makanan dekat Malaysia ni bukan hanyalah satu, dia bukan makanan yang kita makan semata-mata. Makanan dekat Malaysia ni
dia boleh jadi sebagai beberapa perkara. Ada 3 saya bagi dekat sini. Yang pertama, dekat Malaysia makanan of course adalah sumber rezeki, di mana kalau kita tengok apabila pandemik COVID-19 menyerang dunia, menyerang negara kita, semakin ramai yang dibuang kerja, kan, betul tak? Semakin ramai yang hilang punca rezeki, kerja office. So ramai yang bila COVID-19 ni ada dekat Malaysia ataupun dekat tempat lain lah, tapi saya ambil contoh dekat Malaysia, ramai yang start ambil jalan dengan mula jual makanan. Kalau masa PKP awal-awal tu, kalau kita perasan dekat Facebook, dekat WhatsApp, macam-macam grup yang jual makanan, betul tak? Order siang, malam nanti je datang. Macam itulah. So semakin ramai yang mula berniaga makanan. Kemudian ya macam kita nampak GrabFood, Foodpanda tu pun makin ramai juga. Semuanya berkait rapat dengan makanan lah. So makanan ni main dia adalah sebagai sumber rezeki terhadap ramai rakyat Malaysia. Okay, so yang kedua, makanan juga boleh menjadi sebagai satu ejen perpaduan. Makanan ni boleh menyatu padukan rakyat Malaysia. Nak tahu macam mana? Siapa ingat kes di mana netizen Malaysia mengecam mengecam seorang juri MasterChef UK. Dia mengecam sebab dalam MasterChef tu ada seorang partisipan tu adalah rakyat Malaysia. Dia masak nasi lemak ayam rendang. Ingat tak kes ni? Kalau ingat boleh tak type dekat chat. Kan kalau saya bagi tahu kan anda tak ingat, susah nak relate pula. Kalau ingat bagi tahu. Okay, and then makanan juga boleh tak ingat Okay, tak apa, kejap lagi saya bagi contoh. Okay, and then makanan juga boleh menjadi satu perkara yang sensitif. Saya pun tak faham kenapa, tapi kadang-kadang ni lah orang-orang ni dia sangat-sangat apa kita nak cakap, kalau dalam English dia take pride lah, maksudnya dia sangat berbangga. Dia sangat bangga dengan dia punya makanan tu. Kalau orang cakap macam ni, dia tak setuju. Contoh paling senang, kalau sebab saya orang Melaka, so kalau orang Melaka ni kita tahulah makanan yang sangat tak adalah sangat famous, tapi yang famous dekat Melaka adalah asam pedas. So bila kita cakap tentang asam pedas ni, mesti akan ada orang cakap, asam pedas Johor lagi sedap. Asam pedas Johor adalah asam pedas yang sebenar. So kalau orang Melaka yang dengar ni, dia mesti tak puas hati. Kalau contoh yang kedua pula, nasi kandar. Kalau macam nasi kandar ni kita tahulah, orang kalau pergi Penang, banyak sangat kedai nasi kandar dekat Penang, sampai beratur-ratur, betul kan? Sampai tunggu berjam-jam, sampai 2-3 jam pun ada. So bila geng-geng nasi kandar dekat Penang ni, mulalah compare pula. Ada orang cakap nasi kandar Penang ni overrated. Sebenarnya tak adalah sedap mana. Kita boleh jumpa nasi kandar yang sama je sedap dekat KL pun ada. So bila dekat situ berlakulah pergaduhan. Tapi tak saya boleh katakan pergaduhan yang selalu berlaku ni bukanlah gaduh sangat pun. Dia cuma macam salah faham sikit-sikit je lah. Okay, so kalau anda, saya tengok tadi ramai yang macam tak faham sangat apa yang saya bagi contoh nombor 2 ni, ejen perpaduan ni. Okay, so saya bagi contoh sekejap lagi. Alright. Okay, so ini yang contoh yang pertama tadi. Kalau anda boleh lihat, saya tak ingat gambar ni saya ambil daripada internet lah. Tapi saya tak sure dia punya exact location dia dekat mana. Tapi saya boleh jamin kalau dekat sekitar kawasan perumahan kita, kita boleh nampak perkara yang sama ni dekat mana-mana. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Keluar rumah depan sikit je, mesti ada banyak gerai-gerai ataupun food truck yang macam ni. Betul tak? Betul kan? Sebab apa? Sebab saya cakap tadilah, bila mula PKP ni, orang ramai yang diberhentikan kerja, dia orang mula mencari jalan dengan berniaga. Tak kisahlah berniaga makan apa ke, air apa-apa ke. So ini adalah satu bentuk rezeki. Selain daripada gerai, mulalah muncul bisnes makan delivery. Delivery ni tak kisahlah daripada yang famous, contoh macam GrabFood, Foodpanda. Kalau dekat bandar-bandar macam bandar-bandar besar KL, Selangor, ramai yang guna GrabFood, Foodpanda ni. Tapi kalau macam negeri-negeri, kalau macam saya sendiri dekat Melaka,
tak banyak sangat. Tapi orang ambil juga jalan yang sama dengan bisnes macam ni lah. Dia deliver sendiri, dia naik motor biasa je, petang-petang je akan hantar tekan loceng rumah. Bukan saja makanan, kadang-kadang tu barang-barang keperluan basah, barang-barang keperluan dapur pun ada. Jual ikan, ayam, sotong, sayur pun ada. Sebab saya sendiri pun adalah golongan-golongan yang tolong membayarkan. Sebab yang order ibu saya, tahu-tahu saya kena tolong transfer. Sebab ialah ibu-ibu ni bukanlah reti sangat kan kalau nak bayar-bayar transfer. Alright, so terusnya. Ini yang saya cakap tadi. Ini yang Mak Saleh ni, dia adalah juri MasterChef UK. MasterChef tu bukan MasterChef dekat Malaysia. MasterChef ni yang dilangsungkan di UK. So salah seorang peserta MasterChef ni adalah orang Malaysia. Nama dia tak ingat lah nama dia siapa. Tapi dalam masa pertandingan MasterChef tu, dia masak nasi lemak dengan ayam rendang. Gambar yang sebelah kiri ni. So ini adalah menu yang dihidangkan kepada juri-juri MasterChef UK, di mana tengok tu yang bawah tu dia tulis it cannot be eaten but all the sauce is on the skin, I cannot eat. Maksudnya juri MasterChef yang tadi ni, yang lelaki botak ni, dia komen dekat masakan ni, dia cakap ayam rendang ni dia tak boleh makan sebab ayam rendang ni tak crispy. So bila yelah, kita orang Malaysia ni, netizen Malaysia ni, tentera-tentera bawang ni kan sangatlah sensitif. Kalau orang condemn kita punya negara, tak kisahlah apa-apa, mesti kita terus lawan balik kan. So ini adalah salah satu yang saya cakap tadi, bahawa makanan ni bila orang sentuh sikit je tentang makanan yang kita tak puas hati, dia boleh menyatu padukan rakyat kita. So ini hanyalah salah satu contoh. Ada lagi banyak contoh-contoh lain, tapi ini yang saya rasa saya boleh ingat setakat ni lah. So okay. And then ni saya cakap tadi, asam pedas Johor, asam pedas Melaka. Tengok ni, dia boleh cakap macam tu. Setuju tak kalau asam pedas ni memang asalnya dari Johor? Kalau orang Melaka tengok ni kan tak ke berapi je hati, panas je hati dengar macam ni, betul tak? Saya yang dengar, saya sebagai orang Melaka pun saya dengar macam, apa pasal pula dia cakap macam ni? Asam pedas bukan dari Melaka. Dah bergaduh, tak pasal-pasal. Okay. Okay, so teruskan. Okay, so ada tak dekat sini yang tahu bahawa setiap tahun pada 16 Oktober adalah hari di mana kita meraihkan World Food Day atau Hari Makanan Sedunia? Siapa yang pernah dengar ataupun tak pernah dengar? Kalau tak pernah dengar, type 2. Kot dah ada yang tahu. Saya nak tengok, ada tak yang tahu? Oh, ramai tak tahu Okay. Sebenarnya saya sendiri pun tak tahu. Hari tu saya cubalah Google nak tengok apa hari-hari yang ada dalam bulan Oktober ni. Sebab saya nak bagi sharing dalam bulan Oktober kan. So saya try lah Google. Oh, rupa-rupanya setiap 16 hari bulan Oktober kita akan menyambut Hari Makanan Sedunia. Kita bukan nak sambut sebab apa, tapi kita nak sambut bagi meningkatkan kesedaran tentang food security. Food security ni adalah maksudnya dia bukannya makanan tu selamat atau tidak untuk dimakan. Kalau makanan tu selamat atau tidak untuk dimakan, kita guna term lain, kita guna term food safety. Tapi food security ni adalah untuk macam mana susahnya untuk kita meletakkan makanan di atas meja. Maksudnya keupayaan seseorang ataupun sesebuah keluarga untuk meletakkan makanan di atas meja. Kalau dia mampu letak makanan dekat atas meja setiap hari, maksudnya food security dekat rumah dia sangatlah secure. Tapi kalau ada keluarga yang golongan-golongan yang susah, yang apa orang cakap, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau dia susah, dia struggle nak letak makanan dekat atas meja, dia ada masalah food security. Okay, so lepas ni bukan 16 Oktober je lah, kalau boleh hari-hari kita yang ada rezeki ni, yang cukup rezeki, yang tak ada masalah untuk
nak hidang makanan atas meja, nak bagi keluarga kita makan, kita perlulah bersyukur dan jangan membazir. So membazir itu adalah salah satu beban kalau kita tak menggunakan makanan sebaik mungkin. Itu adalah salah satu beban yang saya akan kongsikan sekejap lagi. Alright, so makanan sebagai rezeki yang pertama. Macam mana makanan ni kita panggil sebagai rezeki? So kalau anda nak tahu, setiap makanan yang kita ambil ada nilai kalori dia sendiri. Sebagai contoh yang anda nampak dekat belah kiri ni, saya boleh katakan lebih kurang sandwich lah. Ada roti. So roti tu ada nilai kalori dia berapa-berapa. Daging ada kalori dia berapa-berapa. Semua yang ada point tu, ada sayur, ada tomato, ada daging bacon, cheese, mayonis, semua ni ada nilai kalori dia sendiri. So kalori ni apa benda? Kalori ni lah yang akan menentukan bahawa kita makan, badan kita akan naik berat atau badan kita cukup kita makan apa yang kita perlukan ataupun kita tak cukup makan. Maksudnya kita kurus. Okay. So kalori adalah perkara yang membekalkan tenaga untuk kita kekal cergas supaya kita dapat aktif, kita tak lesu, kita tak letih. Sebab kalau tak cukup, kita akan jadi tak bermaya. So ini adalah makanan sebagai rezeki yang pertama. Okay, so malam ni kita short sikit sebab saya ada buat game. Okay. So kalau anda dapat berikan jawapan yang betul kepada saya, anda dapat hadiah lah. Hadiah apa? Hadiah dapat shaker dengan green feed. Okay. So dah ready untuk game yang pertama. Ada total 3 game malam ni. So ini adalah yang pertama. So soalannya berbunyi, antara dua ni, antara nasi lemak ataupun burger, yang mana satu ada kalori yang lebih tinggi? Jawab. Jawapan yang betul pertama dapat nasi lemak. Burger. Okey. Nasi lemak. Okey. Nasi lemak burger. Alright. So sebenarnya dua-dua makanan ni pun jatuh dalam kategori makanan yang tinggi kalori tapi satu tu dia lebih tinggi. Okey, so jawapan dia adalah, sekejap, saya pun tak sure. Saya dah tahu jawapannya tapi saya tak ingat. Rasanya burger. Sekejap, saya tengok Saya rasa burger. Okey, jawapannya burger. So pemenang yang pertama, sekejap saya check dulu. Okey, so jawapan dia adalah burger. So yang pertama bagi jawapan yang tepat tadi adalah Maizan. Maizan. So admin nanti take note soalan yang pertama adalah jawab pemenang adalah Maizan. Okey, so Tania, macam mana, kenapa burger ada kalori yang tinggi? Sekejap lagi kita tengok. Alright. So, kalau satu bungkus nasi lemak yang kita selalu beli tepi jalan, yang biasa kita jumpa tu lah, tapi nasi lemak tu cukup. Ada kacang, ada ikan bilis, ada telur. Jumlah kalori satu bungkus nasi lemak tu lebih kurang 350 ke 400 kalori. Okay, so kalau ada yang dekat sini suka makan nasi lemak, termasuklah diri saya, siapa yang suka makan nasi lemak untuk breakfast, so make sure anda ingat jumlah kalori ini. Lepas ni kalau nak makan tu mungkin insaf sikit. Okay, so sebungkus nasi lemak kalori dia lebih kurang 350 ke 400. Tapi ingat, ini adalah nasi lemak yang biasa tau, bukan nasi lemak yang ada ayam goreng. Kalau anda sejenis golongan yang suka makan nasi lemak dengan ayam goreng, kalori dia bertambah, lebih kurang 500 ke atas. Kalau nasi lemak, ayam goreng, telur mata lagi, lagilah banyak. Okay, so
kita nak tahu tadi kenapa burger lagi tinggi, tinggi banyak mana. Ni adalah contoh kalori double cheeseburger McDonald. Right. So kalau anda pergi McD, nilai kalori satu biji double cheeseburger adalah lebih kurang 500 ke 500 setengah. So boleh nampak tak? Okey, so dekat sini kita boleh tahu bahawa nasi lemak adalah pilihan yang lebih sihat. Nasi lemak adalah pilihan yang lebih sihat disebabkan dua perkara. Yang pertama adalah nasi lemak kalori dia lebih rendah sikit, dan kedua nasi lemak adalah lebih sihat sebab bahan-bahan yang kita guna untuk masak nasi lemak tu. Okey, kalau tak faham, saya explain. Kalau burger, selalunya kita beli dekat McD. So kalau yang kita beli tu dia adalah daging-daging yang dah diproses. So maksudnya kalau anda nak makan juga burger, anda boleh jadikan burger tu lebih sihat dengan cara kita buat sendiri daging patty tu. Tak kisahlah guna isi ayam ke, guna isi daging ke, apa-apa yang ada. So maksudnya kalau yang macam fast food ni banyak sangat makanan-makanan yang terproses, contoh macam daging, sausage, apa lagi yang proses yang selalu ada dalam peti sejuk, nugget, itu adalah contoh-contoh yang kurang sihat. Okey, so kita ada game soalan yang kedua. Alright, soalan yang sama. Siapa boleh jawab? Roti canai, teh tarik ataupun roti bakar kopi O. Mana yang lebih tinggi kalori? Okey, saya tengok kejap dekat chat. Roti canai, roti bakar, roti canai, roti canai, roti canai, roti canai, roti canai. Okey, betul. Jawapan dia adalah roti canai dan teh tarik. So, yang paling laju jawab yang betul tadi adalah siapa tadi? Saya tengok kejap. Anis. Okey, so Anis Anis Fahana ke? Mungkin Anis Fahana. Okey, tahniah. Alright, so nak tahu tak macam mana nak kira? Kalau nak, cakap nak. Saya tolong explain kan. Okey. So, okay, jom kita kira Okey, kejap. Alright. Okey, yang belah kiri ni adalah set A. Yang bawah ni roti bakar ni adalah set B. Okey, so untuk yang set A, cara kira dia satu keping roti canai, sekeping je roti canai bersamaan dengan 300 kalori. Okey, sekeping je roti canai sama dengan 300 kalori. Kemudian 65 tu sebab kalau ada roti telur. So roti canai, ini adalah roti telur. Saya silap pula, saya lupa ni roti telur. Tapi tak apalah, samalah. Roti canai ke roti telur lebih kurang. Tapi kalau yang contoh saya bagi ni, roti telur 300 tu kalori roti canai, 65 tu kalori sebiji telur. Kemudian kalori untuk satu cawan teh tarik adalah 140. So total adalah 505. So kalau yang set B pula, yang roti bakar kopi O dengan apa belakang tu, telur. Selalunya kita makan half boiled egg kan kalau breakfast, telur separuh masak. So kalau roti bakar kan ada 2 keping. Satu keping roti putih sama dengan 75 kalori. Satu keping roti sama dengan 75. So kalau anda yang mana yang nak catat, boleh catat juga. Ataupun admin ke atau sesiapa boleh tolong tuliskan dekat chat. Satu keping roti sama dengan 75. So kalau 2, 150 lah. Kemudian ada 130 tu. 130 ni mana datang So 2 biji telur. betul, 2 biji telur belakang tu. Telur separuh masak sama dengan 130 sebab telur sebiji sama dengan 65 kalori. Kemudian 120 tu kopi. Datang daripada kopi sebab kopi O kita letak gula kan. So bila letak gula, kalori gula tu 120, lebih kurang lah macam tu.
So total total yang B ni adalah 400, total yang A adalah 505. So kalau anda yang jenis suka makan nasi lemak, jenis suka makan roti canai untuk breakfast, insaflah sikit. So kalau teh tarik pun sama, kalau boleh kurangkan. Ataupun cara paling senang kalau nak juga minum teh tarik masa breakfast, minta teh tapi kurang manis. Tapi selalunya kalau pergi mamak, kalau kita order kurang manis pun mamak tak layan kan. Kadang-kadang tu kita order kurang manis, tapi mamak tu buat lagi manis daripada biasa. Saya selalu sangat kena macam ni. So saya minta teh tarik tak payah letak susu je, senang. Pahit Jangan sikit kacau, lah. jangan kacau. Okay, macam mana nak bakar kalori tu? Okay, cara nak bakar kalori, soalan daripada Nadira. Okay, soalan yang baik. Tapi saya tak share lah pula malam ni. Tapi cara dia adalah cara perkiraan dia. Saya rasa nutritionist Fahana, okay, sebab nutritionist Fahana ada sport science punya background sikit, so dia lebih tahulah tentang berapa kalori, mungkin lebih ingat. Saya tahu juga tapi saya tak ingat sangat. Okay, so kalau lebih kurang macam 600 kalori boleh bakar dengan 1 jam jogging dan 1 jam swimming. So kalau anda nak tahu dengan lebih detail, anda boleh google je dekat pemakanan KKM kot tak silap saya, diorang ada share. Sejam jogging berapa kalori yang dibakar, sejam swimming berapa kalori yang dibakar. Kadang-kadang tu tak perlu jogging pun, berjalan pun ada kalori yang dibakar. Okay, so ni adalah contoh menu yang saya nak bagi malam ni. So ini adalah daripada KKM. So kalau anda nak tahu average keperluan kalori untuk wanita adalah sebanyak 1,500 ke 2,000. Tapi untuk lelaki dia lebih sikit, 2,000 ke 2,500. Okay, so ini adalah contoh yang anda boleh ambil lah. Ni saya ambil daripada KKM je. Nanti sekejap lagi saya ada admin akan bagi link kejap lagi. Alright, so kalau contoh yang 1,500 ni ada 3 je waktu makan. Ada sarapan, ada tengah hari, ada malam. Okay, so kalau yang 1,800 ni ekstra sikit, dia ada 4 kali waktu makan. 1, 2, 3, 4. Betul. Ada sarapan, ada 5. Apalah. Ada 5. Sarapan, lepas tu ada minum pagi lagi, ada lunch dengan dinner, ada minum petang juga. Okay, so admin ada share satu link tadi. My Health adalah satu link daripada KKM punya nutritionist lah. Dekat situ dia orang ada share tentang cara-cara kalori macam mana, dan ada juga menu yang saya share malam ni. So kalau anda nak takut tak sempat untuk screenshot ataupun tak ingat, nanti boleh pergi dekat link tu. Link yang saya bagi ni, sumber rujukan tu boleh tengok dekat situ. Alright. So kalau untuk 2,000 pula, dia punya menu tu lebih meriah sikit lah. Tapi the roughly idea je, kalau anda nak jaga makan, nak kurangkan kalori, 3 waktu makan dah cukup. Sarapan, tengah hari dan malam. So kalau anda nak orang-orang yang naikkan berat kan, kena tambah sikit lah waktu makan. Tambah ada selang-selang tu. Contoh kalau macam selang antara sarapan dengan tengah hari, tambah minum pagi. Selang antara tengah hari dengan makan malam, tambah minum petang. Macam itulah lebih kurang. Okay, so yang kedua, makanan sebagai rezeki. Kalau yang pertama tadi, kalori. Kalau yang kedua adalah dari segi perkongsian. Maksudnya, kalau dekat Malaysia ni, paling famous masa bulan puasa ataupun masa raya. Masa 2 bulan ni, kalau sebelum ni saya pernah dengar ceramah, Ustaz Syamsul Debat lah. Kalau anda selalu dengar pun mesti pernah dengar juga. Dia kata kalau golongan-golongan anak yatim ni, dia paling suka bulan puasa. Cuba boleh tak bagi tahu saya kenapa golongan-golongan anak yatim ni sangat-sangat suka, sangat tertunggu-tunggu bulan puasa? Ramai yang memberi sedekah makanan. Okay, betul. Selain daripada tu, selain daripada sedekah makanan, Banyak jemputan-jemputan.
Betul. Kalau anda boleh nampak, contoh ni gambar yang saya jumpa lah. Kalau setiap kali bulan puasa je, banyak jemputan golongan-golongan anak yatim, bukan anak yatim je lah, semua golongan-golongan yang macam ni lah akan dipanggil, dijemput dekat hotel-hotel, dekat majlis-majlis untuk orang bagi sumbangan, orang jamu makan. Ialah sebab memberi sedekah untuk anak yatim kan adalah antara amalan yang terpuji. So, ini adalah salah satu contoh makanan sebagai rezeki. Tapi, ialah kita kena ingat, nak sedekah, nak memberi kepada orang ni tak perlu tunggu bulan puasa. Bulan-bulan biasa pun boleh. Hari-hari boleh. Ni yang tadi tu adalah contoh kalau dengan golongan-golongan macam anak yatim lah. Ini adalah contoh kedua di mana sejak daripada PKP ni, kalau kita tengok dah makin banyak beli. Siapa tahu apa yang gambar kedua ni saya tunjuk ni. Ni apa benda yang kedua ni? Food stock. Food bank. Siapa Food dia bank. tadi tu? Betul, ini adalah food bank. So, sejak PKP ada, sejak COVID ni ada, kita boleh nampak banyak food bank dah dibuat. Kalau macam dulu ada juga sebelum PKP tapi tak banyak. Tapi sejak PKP ni orang nak membantu tapi dia tak tahu nak bagi dekat siapa. Ada orang dia nak meminta bantuan tapi dia tak tahu. Orang nak mana? membantu tapi tak tahu nak bagi dekat siapa. Orang nak dibantu tapi tak tahu nak meminta daripada siapa. So food bank ni adalah medium pertengahan untuk kita bantu dan orang boleh ambil dekat situ. Okay, so ini adalah contoh dekat Malaysia ni saya boleh kata saya pujilah sebab bantuan-bantuan yang diberikan ni tak kisah berbilang-bilang kaum. Semua kaum pun kita bantu. Banyak NGO yang dah mulakan aktiviti seperti food bank ni. Kalau dekat, tak silap saya kalau pergi dekat Petropa mana-mana pun dah ada juga kot. Kalau Petronas lah yang paling saya ingat Petronas kan. So kalau kita stop dekat mana-mana Petronas tu, dekat luar tu dah ada dah food bank. Memang diorang sediakan untuk siapa-siapa pun boleh ambil macam tu je. Alright. So kita teruskan. Kita dah mula masuk kepada makanan sebagai beban. Macam mana beban yang saya nak contohkan kepada anda? Yang pertama, makanan ni dia mula jadi beban kepada kita sekiranya yang kita ambil tu berlebih-lebihan dan kita start membazir. Kalau anda masih ingat, saya pernah share statistik pembaziran makanan di Malaysia masa saya bagi produk top bulan puasa hari tu. So, kalau anda nak tahu, dekat Malaysia, sehari ni adalah statistik sehari sebanyak 17,000 tan. Banyak tak banyak? Banyak. 1 tan dah bersamaan dengan 1,000 kilo. 17,000 tan, darabkan dengan 1,000 kilo berapa tu? Masya Allah, banyak sangat. Dan jumlah yang kita bazirkan ni sangat-sangatlah rugi sebab dia actually dapat kita bantu isi perut 3 juta rakyat Malaysia yang serba kekurangan ni. So bayangkan, hari-hari kita membazir 17,000 tan dan hari-hari juga sepatutnya 3 juta rakyat Malaysia ni dapat diisi perut. Banyak tu, 3 juta tu lebih kurang 1% saya rasa. So sangat-sangatlah membazir dan ialah satu macam saya kata friendly reminder lah untuk anda-anda semua dan juga untuk diri saya juga. Kalau boleh kita sekarang ni dah start boleh dine in kan. Kalau dine in tu kalau boleh order yang cukup-cukup je, jangan order lebih-lebih, jangan membazir. Okay, yang kedua, makanan ni dia boleh menjadi beban sekiranya dia mendatangkan masalah kepada kita. Masalah macam mana? Masalah kesihatan. Okay. So masalah kesihatan ni dia mula start bila kita start ambil kalori yang berlebihan, yang di mana bila kita ambil banyak sangat makanan, kita akan start gemuk. Bila start gemuk, mulalah ada penyakit-penyakit yang lain. Okey, ini adalah statistik yang dikeluarkan oleh SW Corp
Malaysia. So SW Corp ni adalah badan yang selalu macam buang sampah tu, lori-lori tu, SW Corp adalah salah satu organisation yang handle benda-benda ni. So tengoklah statistik yang ditunjukkan sangat-sangat menakutkan. 15,000. Nah ini yang dulu punya lah, 2019 tak silap, tapi yang paling baru dah menaik jadi 17,000 pula. Masya Allah. Okay, so kalau boleh lepas ni jangan membazir. Okay. Alright, so ini adalah masalah kesihatan yang saya cakap tadi. Penyakit 3 serangkai. Selalu dengar kan? Betul tak? Ya. Kalau cakap 3 serangkai ni orang Malaysia ni senang faham. Penyakit orang kaya. Ni adalah penyakit yang tak berjangkit. Okay? Tapi selalunya berpunca daripada pemakanan. Tapi, banyak tapi Daniel ni kan. Walaupun dia adalah penyakit, ia dapat kita normalkan semula kalau tak berlarutan. Maksudnya diabetes kita tu tak teruk sangat. Darah tinggi kita tak teruk sangat. Kolesterol kita tak teruk sangat. So dia boleh kita reversekan kepada normal. Tapi kalau dah teruk sangat, terpaksalah ambil ubat. Ubat yang kita tak nak tu. Alright, sebab apa? Sebab apa makanan ni boleh jadi beban? Sebab apa kesihatan menjadi beban? Sebab kalau anda nak tahu, dekat Malaysia walaupun kos perubatan dekat hospital kerajaan ditanggung, tapi yang sebab dia murah sebab subsidi. Tetapi kos dia sebenarnya semakin meningkat. Kalau anda nak tahu, sebab saya nutritionist ataupun dietitian kan. Kalau dekat swasta, kalau anda nak jumpa dietitian ataupun nutritionist untuk satu kali je, lebih kurang 30 minit ke 1 jam, kos untuk bayar adalah lebih kurang 150 ke 200. So bayangkan kalau anda ada diabetes, anda ada kolesterol, anda ada darah tinggi ataupun penyakit-penyakit lain, dah kena jumpa doktor. Kalau jumpa doktor, ubat lagi. Ubat dah kena bayar lagi. So kalau boleh, kita tak perlu keluarkan duit untuk bayar kos-kos ni. So kita just kawal dari segi pemakanan sahaja. Okay, so ini adalah tweet daripada KKM sendiri. Baru je tak silap saya, bukan 7 minit lah sebab saya screenshot ni baru semalam kot tak silap. Okay, so KKM cakap individu yang ada penyakit kencing manis, darah tinggi dan jantung ataupun kolesterol yang saya cakap tadi lebih berisiko untuk ada komplikasi kalau kena COVID-19. Takut tak? Kadang-kadang orang-orang kita ni bila cakap diabetes, tak takut. Kolesterol tak takut. Bila cakap COVID-19 baru dia takut. So kalau anda nak tahu, kalau orang yang ada masalah kesihatan, ada sejarah family history sakit apa-apa, kalau dia kena COVID, dia lebih teruk walaupun dah divaksin. So kalau boleh, kalau tak nak kena teruk, kita kawal lah pemakanan kita. Ni KKM yang cakap, saya bukan short sendiri, ni KKM yang cakap semalam. Okay, teruskan. Soalan game time yang terakhir untuk malam ni. Okay, relax dulu, jangan jawab dulu. Okay, standby. Okay, standby. Alright. So, punca utama diabetes. Siapa tahu jenis makanan macam mana ataupun jenis makanan apa yang boleh menyebabkan berlakunya diabetes? Okay, jawab. Okay. Lagi. Siapa nak jawab lagi? Saya tunggu walaupun dah ada jawapan yang betul. Lajunya. Laju. Bagus anak murid malam ni. Kalau cikgu ni sayang anak murid ni. Makanan bergula manis. Okay, thank you untuk jawapan-jawapan yang diberi. Jawapan yang betul dan paling laju adalah Kak Kia. Kak Rocky Ahmad. Tahniah. Okay. Admin, take note, Kak Kia adalah pemenang ketiga untuk malam ini. Okay, Carbohydrate. thank you. Okay. Yeah.
Alright. So yang lain betul juga. Tapi Kak Kian laju sangat. Dia dah standby tadi. Tak adalah. Ni antara keyboard warrior Malaysia ni. Yang bash orang kat Facebook. Okay. So yang kata gula pun betul juga. Berkanji tu betul lah. Sebab makanan karbohidrat memang berkanji. Macam nasi. Memang ada kanji dia. Ada starch dia. Gula pun. Alright. Gula. Boleh dengar tak suara saya? Boleh, boleh. 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 Okay. So, sekejap saya buka balik jawapan tadi. Saya tengok. Gula pun adalah salah satu karbohidrat. Glukos. Selalunya kalau nak senang faham, gula, glukos. Karbohidrat tu adalah macam nasi, roti, mi. Jenis-jenis makanan tu adalah kumpulan makanan karbohidrat di mana kalau kita makan nasi, bila badan kita dah kunyah-kunyah semua, bila dia dah masuk perut, dah diproses oleh usus, dia akan diserap dalam darah dalam bentuk glukos. Okay, glukos ni gula lah. Kalau air manis pun sama. Macam teh tarik, kalau letak susu, manis juga tu. Apa lagi saya boleh bagi contoh? Kalau macam air-air manis tu lagilah tinggi gula dia. Macam tilak semua tu. Tu pun tinggi. Boleh menyebabkan diabetes juga. Tapi saya tambah sikit lah extra knowledge saya nak share malam ni. Kadang-kadang ada orang tu dia diet, dia tak ambil nasi tapi dia makan roti je. Ada tak orang macam tu yang dalam ni malam ni yang dengar? Kalau ada macam tu mengaku. Tak ada. Ada tak yang diet tak nak makan nasi tapi dia makan roti je pula manjang? Ataupun makan mi je manjang? Ada tak? Okay. Kalau ada, sebenarnya sama je. Kalau nak kurus, kita bukan cut jenis makanan. Tapi kalau nak kurus, kita kawal kalori. Okay. Tapi kalau nak cakap pasal kalori ni, kita sembang waktu lain lah pula. Malam ni, saya fokus yang ni je dulu. Alright, so kita teruskan. Apa yang saya explain tadi, faham tak? Faham. Faham Okay, thank you. Alright, so kita masuk part 3. Apa yang kita perlu lakukan untuk cegah? Untuk cegah sebelum terlambat dan kita perlulah beringat sebelum terkena. Alright, ada 3 tips yang saya nak share malam ni. Yang pertama adalah share the calories. Pernah dengar tak sebelum ni dekat mana-mana? Share the calories. Pernah. Pernah Alright. So share the calories ni adalah satu tips yang sangat senang tapi kita susah nak buat. Saya bagi contoh. Satu cawan air boba ataupun bubble tea, Tea Life ke apa-apa brand lah, tak kisahlah apa-apa brand. Banyak sangat dah brand tepi jalan pun ada. Satu cawan biasa bukan cawan besar pun. Satu cawan biasa bubble tea atau boba tu sama banyak dengan 500 kalori. Agak-agak 500 tu banyak tak? Banyak. Yang lain, agak-agak 500 tu banyak tak? Banyak. Sangat. Okay. 500 tu dah lebih kurang sama dengan kalori satu pinggan nasi yang cukup. Nasi, lauk, sayur. Kadang-kadang nasi, lauk, sayur tu pun kadang-kadang tak sampai 500 lah. Almost 500. Tapi satu cawan ni dah sama dengan 500. Tapi kalau kita minum satu cawan, kita tak kenyang pun kan? Betul tak? Betul. So, tips dia kalau nak kurangkan kaloris, kita beli air satu cawan Tea Life tu, kita share lah. Share berdua ke, share bertiga ke. Kalau craving tu, share the calories. Contoh yang kedua, satu slice cake lagi tinggi kalori dia, 900. Masya Allah. 900 ni sama macam 2 pinggan nasi. Tapi kalau makan 2 pinggan nasi tak apalah sebab kenyang. Tapi kalau makan satu slice cake tak kenyang. Dah lah tak kenyang.
kalori naik, Tambah gemuk lagi. pula. So kalau boleh, kalau lepas ni ada craving yang manis-manis kan, kalau macam golongan wanita, kalau kadang-kadang bila nak datang bulan tu kan selalu craving yang pelik-pelik kan. So selalunya nak yang manis-manis, coklat lah, air manis-manis lah, aiskrim lah, boleh nak makan. Saya tak cakap tak boleh makan, boleh, Yang tak, tapi boleh kongsi-kongsi lah makanan yang kita makan tu, kita share the calories. yang dah tak datang bulan. Yang tak datang bulan, share je lah, tak payah nak tunggu datang bulan. Buat apa lagi? Okay, share je kalori tu. Okay. Yang kedua adalah mindful eating ataupun dalam Melayu dia makan Berhenti. beringat. Makan beringat. So, makan beringat ni senang je. Kita ingat balik sunnah Nabi, makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi orang Malaysia ni terbalik. Tak lapar pun makan, dah kenyang pun tak berhenti-berhenti lagi. Dia berhenti bila dia dah menyandar macam ni. Baru je berhenti. Kalau bulan puasa, teruk sangat makan berbuka tu sambil rokok, tak naik-naik dah. Dia rokok, stay je macam tu. Okay, so mindful eating yang kedua adalah ambil portion untuk seorang je. Kalau boleh, tak tambah lagi bagus. Contoh, kalau kita makan dekat luar ataupun kita makan dekat rumah pun boleh. Kalau macam saya lah, hari tu balik kampung, sebab dah lama sangat tak balik kampung kan. Bila balik kampung biasalah ibu masak sedap-sedap. So bila kita makan tu, kita nak kawal makan ni. Yelah sebab saya nutritionist kan, saya tahulah saya nak kena kawal macam mana. Tapi bila kita makan sepinggan je, ibu saya dah pandang, tak tambah ke nak ibu? Sudah, nak kena jaga hati dia pula. So kalau boleh, ambil portion tu untuk seorang je dah cukup. Jangan ambil portion lebih-lebih. Kalau boleh tak tambah pun okey. Sebab apa? Kita berhenti sebelum kenyang. Satu portion tu dah cukup dah sebenarnya. Dan yang ketiga adalah kunyah perlahan-lahan. Ini pun sunnah Nabi juga. So kita buat apa yang sunnah Nabi, selain kita dapat kawal badan kita, kita juga dapat pahala. Okay, so tips yang ketiga adalah exercise lah. Ni sangat-sangat obvious. So tips yang exercise ni, kalau tak dapat buat hari-hari, tiga kali pun jadilah. Dapat 3 hari pun okey. So 3 hari tu tak perlu lama pun, dapat 10 minit pun dah okey. Lebih kurang 15 ke 20 minit. Ya, exercise ni saya dah pernah share sebelum ni, so saya rasa anda semua pun dah tahu apa nak buat. Okay, so kita teruskan. Avail Green Fit. Okay, so Avail Green Fit ni banyak award dah dapat. Halal pun dah dapat. Sedap pun sedap. Dapat kawal. Yalah, kejap lagi kita sambung. Alright, manfaat Avail Green Fit. Yang pertama, dapat membantu melancarkan kita punya pembuangan. Najis yang keluar pun lancar je. Sebab apa? Sebab Green Fit ada combination fiber. Fiber ada 2 jenis. Fiber yang serat, fiber yang larut dan fiber yang tak larut. Tapi Green Fit kita ni complete set. Cukup, dua-dua pun cukup. Memang complete balance. So kalau nak ambil, tak ada masalah. Dan Green Fit juga bagus sebab dia ada fiber yang tinggi. Bila fiber tinggi, dapat mengurangkan masalah kesihatan, dapat membantu usus melakukan kerja dengan lebih baik, lebih afdol. Alright, so ini adalah antara kehebatan Avail Green Fit. Sebabkan bahan-bahan yang terbaik dari ladang. Saya bagi 2 jari. Siapa suka Green Fit kat sini? Siapa favourite dia Green Fit? Bagi tahu dekat chat. 1, tulis 1. Okay, alright. Alright. So disebabkan banyak ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada lebih, bukan 5 je, ada lebih lagi. Tapi saya nak share malam ni 5 yang bagi saya yang bagus lah. Ekstra rumput gandum ataupun wheatgrass, serbuk gandum ataupun wheat dan serbuk apple. 3 benda ni, apple, wheatgrass, gandum adalah sumber fiber yang larut dan tak larut. Cukup balance.
Kemudian aloe vera. So bila kita cakap pasal aloe vera ni, semua tahulah aloe vera ni kan duk tepek-tepek dekat muka kan. Sebab aloe vera ni memang dia punya sifat semula jadi adalah healing, menyembuhkan. So bila kita ambil ada aloe vera ni dekat perut pun secara tak langsung dia dapat memberikan healing property lah. Dan star of the show, oligosaccharide. Oligosaccharide ni dia dapat, oligosaccharide ni lah yang membezakan green feed kita dengan produk-produk detox, dengan produk-produk fiber di luar. Sebab oligosaccharide ni lah green feed je yang ada, yang special. Sebab bila ada oligosaccharide, dia dapat menggalakkan bakteria-bakteria baik. Kadang-kadang orang confuse, apa function bakteria? Sebab orang dengar bakteria ni, dia takut bakteria ni bukan benda yang tak elok. Sebenarnya dekat usus kita ada bakteria baik, ada bakteria yang tak baik. Bakteria yang tak baik datang daripada makanan-makanan yang tak sihat, yang minyak, yang berlemak. So kena ada bakteria baik. So bila ambil green feed, kita neutralizekan balik, kita detox balik macam apa yang nutritionist Farhana dah share sebelum ni. Alright. So ni testimoni yang dah pernah guna Ovel green feed. So masalah pembuangan settle, tak ada masalah, tak payah lama-lama dalam toilet, 5 minit dah jalan, licin. Masalah sembelit pun settle. Kalau dulu yang seminggu sekali mungkin, lepas ambil green feed sehari 2 kali. Okay. Masalah berat badan pun boleh. Kalau orang yang ada berat badan, green feed pun boleh membantu. Kita ada banyak testimoni yang bila dia ambil green feed, dia turun berat badan dia. Okay, so dah sampai ke penghujung. Ini adalah key points yang anda perlu ingatlah sebelum tidur. So makanan adalah satu bentuk rezeki. Jangan sesekali, saya nak bagi nasihat, jangan sesekali menjadikan makanan sebagai beban untuk kita. Dah sah-sah makanan itu adalah rezeki. Tak semua orang berpeluang, bernasib baik untuk meletakkan makanan di atas meja setiap hari, setiap malam. Kita yang ada, kita yang bernasib baik untuk meletakkan rezeki, jangan jadikan dia sebagai beban. Okay. Kemudian yang saya cakap tadi, share the calories. Always share the calories, terutamanya untuk snacking yang ringan-ringan ni. Dia nama je ringan-ringan, tapi kalori dia lagi berat daripada makanan yang biasa. Kemudian ketiga, kalau anda risau, anda ada ambil macam-macam, dah makan buffet, ambil daging, ambil ayam, seafood, nasi goreng yang minyak, aiskrim, macam-macam, balik rumah sebelum tidur, 1 sachet green feed untuk neutralizekan balik, sihatkan balik usus kita. So itu sahaja daripada saya malam ini. Terima kasih.